Selamat pagi cikgu dan murid-murid. Nama saya Lui Singi dan ahli kumpulan saya adalah Chai Puyin, Tan Jawon dan Eng Hui. Kita dari kelas 5 aktif. Hari ini saya akan membentangkan topik 1.1 ubahan langsung. Okey. 1.1 ubahan langsung. Okey, menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung terhadap kuantiti yang lain. Okey. Jika suatu kuantiti Y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti X. Okey. Kita lihat contoh. Y bertambah apabila X bertambah. Okey. Ayat ini bermaksud apabila seseorang gaji bekerja bertambah, maka jam untuk dia bekerja juga akan bertambah. Sebaliknya, jika gaji dia berkurang, maka jam untuk dia bekerja juga akan berkurang. Okey, 2. Suatu kuantiti Y berubah secara langsung dengan suatu kuantiti X jika dan hanya jika YX sama dengan KYX sama dengan K. Di mana K ialah pemalah. Pemalah ialah suatu nilai kuantiti yang tetap atau tidak berubah. Okey. 3. Y berubah secara langsung dengan X. Okey, kita ditulis sebagai Y. Ini simbol ubahan, simbol hubungan ubahan. Okey. Ini mesti ingat Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Apabila Y berubah secara langsung dengan X, maka graf yang melawan X adalah satu garis lurus yang melalui asalan. Okey. Kita tengok X ini. Okey. Okey, jika Y1 bahagi X1 bagi graf yang melalui asalan, kita akan dapat keturunan iaitu nilai pemalah. Kita akan dapat keturunan ini. Jika sebaliknya, okay, Y1 bahagi X1, okay, bagi graf yang tidak melalui asalan ini, kita tidak akan dapat keturunan. Okay. Next, okay. Ungkapkan suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan yang melibatkan dua pemboleh ubah. Okey, contoh 1. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 20 apabila X sama dengan 36. Okey, tulis ubahan langsung itu dalam bentuk persamaan. Okey, kita lihat penyelesaian. Okey, kita tulis Y sama berubah secara langsung dengan X. Okay. Y sama dengan KX. K itu ialah pemalah. So, dalam soalan-soalan ini, kita mesti cari K dulu. Okay. So, kita gantikan Y sama dengan 20 kerana tajuk sudah ada beri. So, okay, 20 sama dengan K darab 36. 36 ialah amount bagi X. Okay. So kita cari X, kita cari K. K sama dengan 20 bahagi 36. So K dapat 5/9. Maka bentuk persamaan dia ialah Y sama dengan 5/9X. Okay, bagi C. Mencari nilai bagi suatu pemboleh ubah dalam ubahan langsung. Okey, jika Y berubah secara langsung dengan X dan maklumat yang mencukupi diberi, maka nilai Y atau X dapat dicari dengan menggunakan dua kaedah, iaitu Y sama dengan KX atau Y1 bahagi X1 sama dengan Y2 bahagi X2. Okey, contoh. Okey, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X dan Y sama dengan 24 apabila X sama dengan 8. Okey. Tajuk ini nak cari persamaan yang mengkaitkan Y kepada X. So, apabila kita lihat soalan macam ini, soalan ini nyata. Kita mesti nak cari itu hubungan bagi Y kepada X. Okey. So, kita lihat. Okey, bagi kaedah 1, guna Y sama dengan KX. Okey, Y berhubung dengan X. So, Y sama dengan KX apabila Y sama dengan 24 dan
tajuk dia bagi X sama dengan 8. So, kita terus gantikan saja. 24 ialah X, X sama dengan K, K kita tak tahu, so kita nak cari apa nilai bagi K. So, X ialah 8. Kita terus bagi 24 bagi 8 sama dengan 3. So, kita tahu nilai bagi K ialah 3. Okay? Kita tengok jika kamu nak guna kaedah 2, iaitu Y1 bahagi X1 sama dengan Y2 bahagi X2. Okay, kita tengok Katakan X1 sama dengan 8 dan Y1 sama dengan 24. Okay. So, kita guna 24 bahagi 8. Ini ialah formula dia kerana dia ada bagi Y1 bahagi X1. So, 24 bahagi 8 sama dengan Y2 bahagi X2. So, kita dapat 3/1 sama dengan Y2 per X2 dengan Y2 sama dengan 3X2. So, kita dapat hubungan persamaan ialah Y sama dengan 3X. Okay. Okay, bagi soalan B, ni dia nak cari nilai bagi Y apabila X sama dengan 6. Okay, kita tengok macam mana buat Okay. B, apabila X sama dengan 6. So, kita juga terus ganti saja. Okay, kita guna formula ini. Y sama dengan KX. Kita sudah cari nilai bagi K, ialah 3. So, Y sama dengan 3X. So, kita ganti X dengan 6. Y sama dengan 3 darab 6. So, Y kita dapat 18. Okay. Bagi kaedah 2, okay, soalan B, X1 ialah 8 dan Y1 ialah 24 dan X2 ialah 6. Ketika amount ini adalah ialah tajuk telah dibagi, okay? Okay, so kita nak cari Y2. Okay, kita tengok Okay, kita tulis 24 bahagi 8 sama dengan Y2 bahagi 6. So, kita dapat Y2 ialah 24 bahagi 6 darab bahagi 8 darab 6. Kita dapat 18. Jawapan bagi kaedah 1 sama. Okay? Next, kita tengok nilai bagi X apabila Y sama dengan 36. So, soalan ini kita nak cari nilai X. Okay, kita tengok dalam kaedah 1, apabila Y sama dengan 36. So, kita juga ganti saja X sama dengan 36 bahagi 3. So, kita dapat X, nilai bagi X ialah 12. Okay. Dalam kaedah 2, soalan ini ada bagi X1 ialah 8 dan Y1 ialah 24. Okey, dan Y2 ialah 36. Soalan ini nak cari X2 iaitu X lah. Okey. So kita tulis 24 bahagi 8 sama dengan 36 bagi X2. Kita nak cari X2. So X2 ialah 36 darab 8 bahagi 24. Kita dapat jawapan 12. Okay, next kita tengok beberapa soalan. Okay, latihan 1. Lengkapkan jadual bagi nilai Y per X. Okay, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X. Okay, soalan ini kita nak test itu Y sama Y bahagi X. Adakah dia bermalah itu adalah sama? Okay, kita teks 1 dengan 1. Okay. Dia bagi X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan Y ialah 4, 8, 12, 16 dan 20. Okey, kita bagi Y bahagi X. Okey, 4 bahagi 1 kita dapat 4, 8 bahagi 2 kita dapat 4, 12 bahagi 3 kita juga akan dapat 4, 16 bahagi 4 juga akan dapat 4 dan 20 bahagi 5 juga akan dapat 4. So, Y per X ialah bermalah, maka Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Soalan 2. Okey, kita sama tengok ini. X ialah 1, 2, 5, 7, 10. Okey. Y ialah 2, 6, 10, 14 dan 18. Okey, kita tengok nilai Y bahagi nilai X. Adakah bermalah dia adalah sama? Okey. 2 bahagi 1 kita dapat 2. Okey, 6 bahagi 2 kita dapat 3.
kamu tengok kedua-dua jawapan ini tiga akan sama. So kita test another lagi, okay? 10 bahagi 5 kita dapat 2. 14 bahagi 7 kita pun dapat 2. Tapi 18 bahagi 10 kita dapat 1.8. So, okay, Y bahagi X ini bukan pemalah. Maka Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okay, next. Latihan 2. Lengkapkan jadual bagi nilai Y per X kuasa 2, Y per X kuasa 3, okay, dan Y per punca X kuasa 2. Okay, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2, X kuasa 3 atau punca kuasa 2X. Okay. Okay, 3 tengok ini. Okay, kedua tu soal ini macam itu latihan 1. Okay, kita tadi itu latihan 1 kita test 1 Y per X saja. Okay, dalam soalan ini kita nak test 3 ini. Adakah mungkin mereka ada satu ialah pemalah atau bukan? Okay. Soal ini X ialah 1, 2, 3, 4, 5 dan Y ialah 2, 8, 18, 32 dan 50. Okay. Kita tengok Y per X 2. Kita dapat 2. Soal ini semua dapat 2. Then, okay, kita tengok Y per X kuasa 3. Okay, kita dapat 2. Okay, 1, 2 per 3, 1 per 2, dan 2 per 5. Okay, dan Y bahagi punca kuasa 2X, kita dapat 3, 5.66, 10.39, 16, dan 22.36. So, kita boleh lihat, okay, nilai-nilai bagi ini kita tengok ini Y per X kuasa 2. Nilai bagi semua jawapan ini adalah sama. So, Y per X kuasa 2 ialah pemalah. Maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Ayat ini bermaksud, okay? Jika kamu nak tengok itu soalan adakah dia berubah secara langsung, kita mesti tentukan itu nilai pemalah. Jika pemalah mereka adalah sama, then soal ini boleh berubah secara langsung. Kedua-dua ini tak boleh kerana nilai dia tak sama. Okay. Okay, kita tengok soalan 2. Okay, soalan 2 sama dengan soalan 1 saja. Kamu tengok lalu dan bahagi. Okay, so kamu boleh dapat ini 100, 125, 100 bahagi 27, 25 bahagi 16, dan 4 bahagi 5. Okay, kita test 1 by 1. Okay, kita boleh dapat Y bahagi punca kuasa 2X. Kita dapat semua nilai yang sama. So, Y bahagi punca kuasa 2X ialah pemalah. Maka Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okay, kita tengok latihan 3. Okay, tulis setiap ubahan yang berikut dalam bentuk persamaan. Okay, persamaan. Okay, tengok ah. 1. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, first kita mesti tulis simbol ini. Ini penting ah. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dia nak bentuk persamaan. So, jika kamu tajuk itu nak kamu cari bentuk persamaan, kamu nak ingat bentuk persamaan adalah sama dengan, simbol sama dengan. So, Y sama dengan K darab X kuasa 2. Okay, K ialah pemalah. Okay. Okay, soalan 2. A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2, punca kuasa 3B. Okay, A berubah secara langsung dengan punca kuasa 3B. Okay, so A sama dengan K punca kuasa 3B. Oleh itu K ialah pemalah. Okay, 3. K berubah secara langsung dengan kuasa 3M. Okay. K berubah secara langsung dengan M kuasa 3. So, K sama dengan H. H itu ialah pemalah. Okay. Kita tak kira apa-apa pemalah, apa-apa algebra bagi pemalah itu. But kamu nak katakan nak, dalam soalan ini kita boleh H ialah dia pemalah. Okay. So, K sama dengan H bagi H dalam H darab M kuasa 3. So, H ialah pemalah. Okay, next.
Latihan 4. Diberi bahwa M berubah secara langsung dengan N. Ungkapkan M dalam sebutan N. Oke, so soalan bagi kamu M sama dengan 20. Oke, dan N sama dengan 5. So, M sama dengan KN. K itu ialah pemalas. Oke, so kita gantikan M sama dengan 20. Oke, sama dengan K darab 5. 5 ialah nilai bagi N. So, kita dapat K ialah 20 bagi 5 sama dengan 4. So, M sama dengan 4N. Oke. Soalan 2. M sama dengan 4 dan N sama dengan 16. So, M sama dengan K darab N. So, N ialah nilai bagi M sama dengan K darab 16. So, kita cari nilai bagi K ialah 1/4. So, akhir jawapan dia ialah M sama dengan 1/4 N. Oke. Latihan 5. Diberi bahwa P berubah secara langsung dengan punca kuasa Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. Dia nak ungkapkan P dalam sebutan Q. So, P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Dan kita tulis macam ini. P sama dengan K. K itu ialah pemalas. Punca kuasa 2Q. So, 10 ialah nilai bagi P. So, 10 sama dengan K darab punca kuasa 24. So, kita dapat K ialah 10 bagi 2. Sama dengan 5. Okay, then. Okay, kita dapat jawapan P sama dengan 5 punca kuasa 2Q. Okay, bagi soalan 2. P sama dengan 3 dan Q sama dengan 9 bahagi 16. Okay, P sama dengan K bahagi Q. Punca kuasa 2Q. So, 3 sama dengan K punca kuasa 29/16. Okay. 3. So, 3 sama dengan K darab 3/4. Kerana kita nak buat itu punca dulu. Okay. Ini ialah jawapan bagi apabila kita punca nilai ini. So, K sama dengan 3 darab 4/3 sama dengan 4. So, hubungan persamaan ini ialah P sama dengan 4 punca kuasa 2Q. Okay, next. Latihan 6. Okay, ini ialah soalan yang panjang. Okay, kita tengok. Okay. Luas permukaan melengkung A, sebuah hemisfera berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter D. Okay, so kita tengok ayat 1. Dia cakap luas permukaan melengkung, iaitu A berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter D. So, kita tulis A sama A berubah secara langsung dengan D kuasa 2. Okay. Okay, kita tengok ayat kedua. Luas permukaan melengkung hemisfera itu ialah 3.850 cm kuasa 2 apabila diameternya ialah 30 cm. So, okay, kita ada maklumat dia bagi luas permukaan adalah 3.850. Okay, dan diameter ialah 35. Okay, so kita ganti dahulu, ganti nilai itu. Okay, luas permukaan ialah 3850. Okay, sama dengan K itu ialah pemalas. So, dalam soalan-soalan ini kita mesti cari K dulu. Okay, selepas cari K kita boleh cari itu soalan tajuk soalan yang perlu itu. Okey. K 3850 sama dengan K, okey. Darab 35 kuasa 2. Itu kuasa 2 ialah soalan-soalan pagi, okey. So K kita cari dapat 22/7. So hubungan persamaan ialah A sama dengan 22/7 darab dengan D kuasa 2. Okay, so soalan ini cari diameter hemisfera itu jika luas permukaan melengkung ialah 1500. Okay, kita sudah cari itu pemalas K, nilai pemalas. Okay, so kita dapat hubungan persamaan ialah ini. Okay, di soal ini nak cari diameter hemisfera. So kita ganti saja, ganti itu diameter luas permukaan 1500. Okey, A sama dengan 22
2/7 D kuasa 2. Okay, so kita ganti 1500 ialah luas permukaan melengkung sama dengan 22/7 darab darab D kuasa 2. Okay, D kuasa 2 sama dengan 7/22 darab 1500. Kita dapat D kuasa 2 ialah 477.27. Kita nak cari satu diameter sahaja. Ini kuasa 2. So, kita nak punca dia. So, kita dapat 21.80 cm bagi satu diameter. Okay, next. Okay, latihan 10. Selesaikan masalah yang berikut. Okay, kita tengok. Okay, diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Cari nilai N dalam jadual di bawah. Okay, apabila kamu tengok soal ini, kita tak perlu fikir banyak-banyak. Kita terus kamu nak ingat terus cari K, apa nilai bagi K. Kerana dia tak ada bagi kamu apa nilai K, so kamu mesti nak cari K. So kita tengok soalan. P berubah secara langsung Q kuasa 2. So kita tulis P sama dengan K itu ialah pemalas. Okay, darab dengan Q kuasa 2. Okay, kita ganti sahaja. Kamu tengok ini. P sama dengan 18. So, kita gantikan P sama dengan 18 dan K. Kita tak tahu kita nak cari K ini. Okay, dan darab 3 kuasa 2. 3 ialah Q, nilai bagi Q ini. Okay, kenapa kita tak guna belakang, gabungan belakang nilai ini? Kerana kita tak tahu apa nilai N. So, bagi gabungan dalam kotak 1 ini kita ada kedua-dua ada nilai. Dia tak ada bagi algebra. So kamu terus ambil kotak ini untuk ganti itu Q dan P. Okay, so kita dapat K dapat 18 bagi 9 sama dengan 2. Okay, so P, okay, dia soalan nak cari N ialah apa. Okay, kita dapat P sama dengan Q darab Q kuasa 2. 2 darab Q kuasa 2. So N sama dengan 2 darab 4 kuasa 2 sama dengan 32. Okay, dia tengok soalan 2, diberi bahawa diberi bahawa X berubah secara langsung dengan T kuasa 3. Okay, cari nilai W dalam jadual di bawah. Okay, kita guna kotak yang pertama ini untuk gantikan nilai T dan X. Okay, X berubah secara langsung dengan T kuasa 3. So, kita tulis X sama dengan K darab T kuasa 3. Okay, 26. Ini ada sesuatu masalah. Tajuk ini bagi kamu X ialah 14. So, kita tulis 14 sama dengan K darab 2 kuasa 3. So, kita dapat K sama dengan 14 bahagi 8. Kita dapat okay. Saya sudah tengok itu tajuk sudah bagi itu nilai yang salah. Ini mungkin ialah 24. Okay, so kita abaikan inilah, kita anggap dia ialah 24 lah. Okay, 24 sama dengan K darab 2 kuasa 3. So, K ialah 24 bagi 8 sama dengan 3. So, hubungan bagi soal ini ialah X sama dengan 3T kuasa 3. So, kita nak cari W, nilai W. Okay, so kita ganti saja. 2187 sama dengan 3 darab W kuasa 3. So, W sama dengan punca kuasa 3, 729. So, kita dapat jawapan 9. Okay, soalan 3. Diberi bahawa P berubah secara langsung punca kuasa 3 R. Okay, cari nilai H dalam jadual di bawah. Okay, kita guna kotak 1 ini, nilai dalam ini ya. Okay, P sama dengan K kuasa punca kuasa 2 R. Okay, kita gantikan nilai P ialah 15. 15 sama dengan K
punca kuasa 3 125. 125 ialah nilai bagi R. Okay, so kita dapat K ialah 3 kerana 15 bahagi 5. So, P sama dengan 3 punca kuasa 3R. Okay. So, kita nak cari nilai bagi H. Okay. Kita gantikan P ialah 6. P ialah 6 ah. So, 6 sama dengan 3 punca kuasa 3H. Okay. So, punca kuasa 3H sama dengan 6 per 3. Kerana 6 ini sudah dipindah ke kanan. Okay. So, kita ada punca 3H sama dengan 2. So, H sama dengan 2 darab 2 kuasa 3. So, kita dapat jawapan 8. Okay, next. Ini soalan akhir. Okay? Ini soalan akhir. Okay, latihan 11. Contoh hebat soalan. Kita tengok contoh ini ya. Dia cakap tekanan dalam cecair P berubah secara langsung dengan kedalaman H dan ketepatan P. Okay. Dia nak ungkapkan P dalam sebutan H dan P. Okay, dia bagi kamu 2 algebra. Tak ada masalah. Kita terus buat saja. So, kita tulis macam ini. P berubah secara langsung H darab P. Okay. So, P sama dengan K. K itu ialah pemalas. So, K darab H darab P. So, kita guna kotak ini. Kerana tiga-tiga ini ada nilai. Okay. 32000 ialah nilai bagi P besar. Sama dengan K darab 4 itu H dan 800 ialah nilai bagi P kecil. Okay, so K sama dengan 10. Hubungan persamaan ini ialah P sama dengan 10 darab H darab P. Okay. Soalan B, hitung nilai M. Kita nak hitung nilai M ini. Okay. Dalam kotak ini, dia ada bagi nilai bagi H ialah 12 dan P kecil ialah 1100. Okay, so kita nak cari P. Kita gantikan hubungan ini. P sama dengan 10 darab H darab P. So, M sama dengan 10 darab 12 darab 1100 sama dengan 132000. Okay. Next. Soalan 1. Daya bersih yang bertindak pada suatu objek berubah secara langsung dengan jisim objek dan percutan objek. Okey, kita tengok ayat 1 ini ya. Dia cakap daya ini pada suatu objek berubah secara langsung dengan jisim objek dan percutan objek. So, kita andaikan atau katakan F sama dengan daya, okey, M sama dengan jisim dan A sama dengan percutan. So, kita tulis F sama dengan MA. Okay, F sama dengan K. K itu ialah pemalas. Darab M darab A. So, kita tengok ayat 2. Sebuah kereta berjisim 1000 kg bergerak pada percutan 5 ms. Okay? Apabila daya bersih 5000 N bertindak ke atasnya. So, tajuk ini ada bagi kamu itu nilai. Kita ganti sahaja. F itu ialah daya dia, so 5000. Kita gantikan. Dan K kita tak tahu, kita nak cari K. So M ialah 1000 dan A itu percutan ialah 5. So kita cari K. K sama dengan 1. So hubungan persamaan ini ialah F sama dengan MA. Okay. Ayat ketiga ialah cari percutan sebuah lori jika berjisim 2200 kg jika daya bersih ialah 5500 N bertindak ke atasnya. So kita gantikan daya dia dan itu jisim dia. Kita nak cari percutan iaitu A. Okay. So 5500 sama dengan 2200 darab A. So A sama dengan 2.5 NX. Okay. Soalan yang akhir, okay. Tenaga kinetik E, objek yang bergerak berubah secara langsung dengan jisim objek M. Okay. Dan kuasa 2 kelajuannya ialah V. Okay.
So kita tengok ungkapkan I dalam sebutan M dan V. Okey, A dibuat ialah I berubah secara langsung dengan M darab V kuasa 2. Kerana dia tajuk soalan ini ada cakap dan kuasa 2 kelanjutnya V. So V itu nak kuasa 2. So kita guna kotak 1. I nilai bagi I ialah 36 sama dengan K. K itu ialah pemalas. Kita nak cari pemalas ini. So, okay. M ialah nilai bagi M ialah 8 dan darab 3 kuasa 2. So, kita dapat 36 sama dengan 72 K. K sama dengan 0.5. So, hubungan persamaan ini ialah I sama dengan 0.5 MV kuasa 2. Okay, B. Cari nilai P. Kita tengok kotak kedua. Kita nak cari nilai P. So, kita guna hubungan persamaan ini. I sama dengan 0.5 MV kuasa 2. Kita nak cari V ini ya. Nilai bagi V. Okay, so 150 ialah nilai bagi I. Gantikan sama dengan 0.5 iaitu K pemalas. Darab dengan 12. Nilai bagi M. Darab V kuasa 2. So, 150 sama dengan 6. Darab V kuasa 2. So, V kuasa 2 sama dengan 25. V sama dengan 50. Okay. So, soal ini sahaja. Sekian, terima kasih.